Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Thank you Datuk Sri. Hari ini kita berada di dalam satu program anjuran Kementerian Alam Sekitar dan Air dengan kerjasama pihak Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia Kuala Lumpur. Jadi kita ucapkan selamat datang Datuk Sri kepada hadirin hadirat di Zoom dan juga tuan-puan yang menyertai kita pada petang ini melalui Facebook Live KASA. Jadi Datuk Sri hari ini seperti yang kita maklum, ibu bapa, anak-anak semuanya meraihkan kejayaan keputusan SPM baru-baru ni bagi tahun 2020 di dalam kemelut pandemik COVID-19 dan sebagainya. Jadi saya berbesar hati untuk memperkenalkan Datuk Sri dalam program pada petang ini selaku mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, selaku mantan Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi dan telah mempunyai pengalaman lebih kurang saya kira 8 ke 9 tahun sebagai akademia. Jadi pastilah Datuk Seri mempunyai pandangan-pandangan yang tersendiri di dalam kiranya saya ingin sebutkan memberi panduan dan nasihat kepada calon-calon lepasan SPM serta ibu bapa yang masih lagi mencari-cari tentang apakah hala tuju pengajian tinggi yang mungkin kita boleh relatekan dengan kerjaya masa hadapan. Jadi Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh mulakan dengan apakah kategori-kategori ataupun pilihan-pilihan kursus yang ada bagi anak-anak muda yang bakal melalui kehidupan di universiti ataupun college nanti. Dipersilakan Datuk Seri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Noheti. Dr. Noheti ni dulu belajar dengan saya rasa. Thesis PhD-nya dan undergraduate ataupun sarjana muda di UTM. Yes. Jadi sekarang ni sebagai Profesor Madya di UTM, jadi ucapkan tahniah di atas pencapaian akademik dan kerjaya setakat ini. Datuk Seri. Saya nak juga ucapkan tahniah kepada anak-anak dan ibu bapa yang dapat kejayaan cemerlang sama ada dalam SPM ataupun apa sahaja kejayaan yang membolehkan anak mereka berfikir dan mencari jalan ke mana nak tuju selepas ini. Ya, dalam keadaan COVID ini saya fikir tak banyak pilihan kita kecuali kita duduk belajar. Orang yang bekerja pun sekarang ni mengambil peluang ini untuk belajar. Dan saya fikir inilah perkara yang kita nak bincangkan hari ini. Saya berpandangan bahawa, kalau boleh share slide yang saya sediakan tadi. Okay. Saya berpandangan bahawa sesuatu kerjaya itu hanya boleh diceburi kalau kita mempunyai dua syarat. Satu ialah kelayakan akademik, yang keduanya kita ada minat. Sebab apa? Sebab katalah kita nak bekerja sampai umur kita 60 tahun. Kita bergraduat, katalah mudah kita ambil umur 25 tahun selepas kita dapat masters. Ya, jadi kita ada 35 tahun untuk kita mewarnakan hidup kita menjadi seseorang. 35 tahun inilah menentukan sama ada kita ni dianggap sebagai orang yang berjaya dalam kehidupan, orang yang bersumbangan kepada negara, orang yang berpengaruh dari segi bidang yang kita ceburi. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita ada dua perkara ni. Saya telah cuba untuk membantu ramai sahabat-sahabat saya. Saya bukan 8 tahun, 9 tahun jadi dalam bidang akademik, ya. Nanti saya berada dalam akademik 30 tahun. Yang berakhir dengan saya sebagai Naib Chancellor dan kemudian menjadi Ketua Setiausaha Kementerian yang mengendalikan pendidikan tinggi. Jadi soalan ini memang ditujukan pada saya. Sejak saya fikir 25 tahun dulu, inilah soalan yang ibu bapa datang jumpa saya, kawan-kawan saya, saudara saya, dan saya keep on stressing on this. Sehinggalah saya fikir akhirnya saya nak buat ini dan share dengan semua orang. Siapa nak gunakan, gunakan. Jadi saya fikir kita perlu lihat apakah bidang kerjaya yang ada dan apakah kursus yang ada. Yang keduanya, apakah minat yang kita ada. Sejauh mana minat yang kita ada. Saya telah bahagikan kepada graf ataupun rajah yang saya tunjukkan ni. Seandainya seseorang itu mendapat
pencapaian akademik yang gemilang, yang cemerlang. Cemerlang di sini bagi saya 3.5 CGPA ke atas lah ya. Senang kita nak bahagi-bahagikan. CGPA 3.5 ke atas. Kemudian kita juga mempunyai minat yang tinggi. Minat yang tinggi ini ada 3 petunjuk. Satu ialah dia tahu betul bidang tu. Contohnya nak menjadi seorang pakar bedah. Sebab maknya pakar bedah, bapaknya pakar bedah. Dia tahu betul kerja pakar bedah ni macam mana. Ya. Bila masa dia bekerja, berapa lama dia ada masa untuk bercuti, berapa banyak duit dia dapat, contohnya. Memang dia tahu betul. Dan banyak di kalangan kawan-kawan saya, sebab isteri saya pun seorang doktor, bila tahu keadaan macam tu tak nak jadi. That's the last job I want to be. Ya, sebab yalah, mungkin di akhir hujung kerjaya kita lebih mudah lagi ramai pembantu, tetapi dalam proses kita untuk menjadi seseorang itu, antara umur 30 tahun ke 45 tahun tu, mungkin itulah fasa yang paling penting. Mungkin ketika itulah kita menghadapi masalah keluarga sebab anak membesar, karier kita mencabar dan sebagainya. Jadi kita tahu benda tu. Yang kedua, selain pada minat kita tahu, ialah kita sekurang-kurangnya kita ada matlamat. Kenapa saya nak menjadi seseorang? Contohnya menjadi jurutera dalam sekitar. Sebab apa saya nak jurutera dalam sekitar? Ada objektifnya. Dan yang ketiga yang sangat penting juga, dia pernah didedahkan sekurang-kurangnya kepada cara orang itu bekerja. Sebab itulah penting untuk kita semasa kita belajar ni, kita pergi melawat. Lawatan tapak kita panggil. Lawatan industri, kadang-kadang tu kita buat attachment, kita buat internship supaya kita tahu betul kerja tu. Ya, jadi kalau itu nombor 1, pencapaian akademik baik, kita memang betul-betul tahu. Tetapi kadang-kadang orang tak tahu. Ya, dia tahu, dia dengar aja, dia kata cikgu cakap bagus apa semua. Itu saya masukkan dalam kolom yang kedua tu. Ya. Tetapi ada juga orang yang kelayakan akademiknya taklah sebaik mana. Katalah 3.1 CGPA-nya, 3.2 CGPA-nya. Dia mungkin boleh masuk dalam sesuatu bidang pengajian yang dia nak. Dia suka betul. Contohnya, sebab kita ni, majlis ini dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air. Katalah jurutera air. Ya? Sebab tak minum air, tak boleh lama hidup berbanding dengan tak ada internet. Tak ada internet, boleh hidup. Tak ada air, saya fikir dalam masa 3 hari, 4 hari kita akan mati kehausan. Jadi dia nampak tu, wah, ini satu bidang yang bagus, saya rasa saya akan beri sumbangan besar. Pada masa yang sama juga, ini sesuai dengan hasrat saya untuk membantu orang ramai. Orang ambil semayang, saya dapat pahala. Orang minum, saya dapat pahala dan sebagainya. Ya, things like that. Itu nombor 3. Kemudian nombor 4, saya tak pergi ke atas, pergi ke bawah lagi. Ya, saya bagi orang yang lulus pun bagi saya, kalau dia ada minat yang tinggi, okey. Dan saya juga nak buat tambahan kepada yang nombor 3 tadi. Pengalaman saya, mereka yang dilantik untuk jawatan-jawatan tinggi, sama ada di dalam industri, dalam pentadbiran awam, di universiti, ialah mereka dalam kategori 3 ni. Ya, bukan kategori 1, bukan kategori 2. Saya boleh buktikan. Sebab tu saya ada maklumat-maklumat ini dan saya boleh tunjukkan mereka yang berada dalam kategori 1, kategori 2 ni biasanya dia akan berakhir kerjayanya sebagai so-so. Bukannya terbilang gemilang. Yang terbilang gemilang tu biasanya nombor 3 tu. Tak semua ya, bukan semua orang. Tetapi yang paling ramai nombor 3 ni lah. Dalam kelompok tu yang paling ramai sekali nombor 3. Sebab nombor 3 ni dia kata aku tak terlampau pandai sangat, aku buat salah pun tak apa sebab aku bukan first class student. Ya, aku ni okey-okey je. Tapi kalaulah dia di universiti, di sekolah dulu dia top student dapat 18A, 10A, 15A, saya tak tahulah berapa A yang ada. Ya, masuk universiti dapat top student, dapat anugerah macam-macam. Dia takut nak buat kesalahan. Bila dia bekerja tu, bila bagi assignment tu dia nak perfect, nak dapat A++++. Akhirnya dia banyak perkara dia tak buat dalam kehidupan. Banyak perkara yang dia tak berani nak undertake. Ya, kalau bahasa Inggerisnya. Ya, maknanya akhirnya dia kurang pengalaman untuk maju ke depan. Orang buat 10 projek, dia buat 2 projek. 3 projek sebab dia takut gagal. Ya, dia takut nak percaya pada orang sebab orang ni tak sepandai dia, jadi dia kurang kawan-kawan. So this is what we have in life. Jadi nasihat saya bagi mereka yang minat betul. Jadi yang penting sekarang ni bagi saya ialah kita tanam minat dalam bidang yang kita nak dan kita betul-betul minat betul. Ya, sehingga kan kepada yang nombor 6 tu gagal pun okey. Tapi kalau dengan syarat minat. Ya, sebab tu saya bawa di sana kita dalam sistem kita semasa saya menjadi ketua siswa kementerian dulu kita memperkenalkan apa yang kita panggil sebagai apel. Ya, menteri ketika itu Datuk Seri Dwi Yusof sangat bersungguhlah dengan program apel ni.
APEL is accreditation for prior experiential learning. Orang yang kita nilai berdasarkan pada pengalaman dia. Dia bekerja 20 tahun dalam bidang tu. Jadi dia terus masuk kepada pengajian masters. Dia tak perlukan undergraduate sebab kita anggap 20 tahun pengalaman tu bersetara dengan pengajian di peringkat bachelor. Dengan syarat-syarat tertentulah, dia kena ada paperworknya dan sebagainya. So, dia boleh maju ke depan. Yang tak boleh maju ke depan ialah orang yang tak ada minat. Itu memang tak boleh. Jadi saya cadangkan bagi mereka yang tak tahu lagi apa minat mereka, mereka ini masuk ke dalam pengajian umum. Pengajian umum ni sebagai contohnya sains sosial, sains asas teknologi, sains tulen. Ini nanti dia akan boleh buat pengalaman kita juga di mana-mana pun, di universiti ke, di kementerian ke. Biasa mereka yang mengendalikan bidang-bidang yang sangat spesifik ni, mereka di peringkat masters mereka tu mereka ada bidang khusus. Kalaulah di England, di Britain secara keseluruhan, saya pengajian tinggi saya banyak di United Kingdom, di Britain. Saya dapati mereka yang buat mengkhusus dalam bidang kejuruteraan, perakaunan, banking, undang-undang, seni bina, sebahagian mereka tu tak ada degree pun. Ya, untuk accounting dia ambil ACCA atau ambil SIMA. SIMA tu ambil macam pergi college saja, ambil belajar sikit, lepas tu kerja. Yang penting bekerja. Experiential learning tu sangat penting. Contohnya John Major, bekas Perdana Menteri Britain. Beliau pernah menjadi Clark Bank di Kuala Lumpur. Dan dia tak masuk universiti pun. Ya, ketika beliau masuk menjadi Perdana Menteri, saya tulis artikel tentang beliau. Saya kata John Major ni satu benda yang sangat besar yang kita kena faham, iaitu beliau tak ada degree dalam universiti, daripada mana-mana universiti. Beliau tak pernah masuk universiti. Ya, tetapi beliau mendapat kelayakan profesional beliau daripada kerja beliau. Daripada clerk di bank itu, akhirnya beliau dapat berbagai kelayakan profesional. Jadi kelayakan profesional ini sangat penting, dan saya fikir di konteks Britain sebagai contohnya lebih diperlukan berbanding dengan degree daripada universiti. Ya, kadang-kadang orang komplain pelajar universiti ini nampak aja sijil cantik-cantik tapi tak boleh buat kerja, sebab dia tak ada experiential learning tadi. Ya, sebab itulah mereka yang ada experiential learning, nombor 4, nombor 6 tu biasanya mereka akan cari cara. Jadi nasihat saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu je. Kalaulah tak yakin lagi, tak jelas lagi apakah minat kita, masuk pengajian umum. Bagi mereka yang baik, baik sini mungkin 2.8 CGPA ke atas lah ya. Saya fikir dianggap baik lah. Kalaulah bawah pada tu 2.5, 2.4, 2.5, pergi kepada kursus kemahiran. Banyak di antara kita ni suruh anak kita yang top scorer ni masuk kursus kemahiran. Jadi saya nak jelaskan juga, kursus kemahiran ni dia macam satu lubang. Kita dah masuk dalam lubang tu, tak nak keluar susah. Ya, dia ajar satu benda yang sangat spesifik. Kadang-kadang tidak ada intellectual komponen sangat. Dia lebih kepada how to, ya, know how. Berbanding dengan intellectual development, networking dan sebagainya. Mungkin mereka senang dapat kerja, tetapi mungkin nanti bila satu tahap yang memerlukan keupayaan untuk berfikir yang tinggi, keupayaan untuk ada networking, keupayaan untuk berbahasa dengan cantik, dan dia akan tersangkut dekat situlah. Ya. Jadi peringkat awal ni mungkin mudah, dan bagi mereka yang gagal pun masuklah kemahiran 2. Kemahiran 2 ini tidak memerlukan kelayakan akademik, yang perlu ada minat sahaja. Ya, bengkel baiki kereta, jadi plumber, ini gaji mahal. Kalaulah rumah kita pipe rosak, datang plumber duduk buat kerja 2 jam, dia charge kita RM500. Modalnya ialah tip tu dan ada satu besi yang harga RM12. Itulah mahalnya. Berbanding dengan jurutera mungkin tak dapat banyak itulah sejam kerja. Jadi terima kasih. Kalau ada soalan sini, saya nak berkisar pada sini dulu untuk menjelaskan. Kita pun nak tengok kalau ada sebarang soalan daripada our Facebook viewers hari ini, ataupun sekiranya ada sebarang soalan daripada Zoom attendees. Ya, tak apa, kita boleh teruskan. Ya. Okey, Datuk, so kita dah tahu dah tentang kelulusan akademik, jadi bagaimana guide daripada pihak Datuk Seri untuk memilih kursus, untuk melihat apakah kategori-kategori kursus yang ada,
Jadi ini merupakan panduan lah kepada parents dan saya sendiri jugalah, sebab saya pun ada anak yang baru habis SPM juga tahun 2020 yang sulung tu. Jadi maybe kita nak pergi ke perbincangan yang seterusnya, Datuk. Kita nak tengok jenis kerjaya. Jadi bila kita dah memilih kursus, jadi kita nak tengok adakah kursus tu bertepatan dengan kerjaya yang kita minat ataupun kerjaya yang kita nak, ataupun jenis-jenis kerjaya yang Datuk Seri nak beri panduan. Ya, ini pengalaman ya. This is purely from my experience. Saya mungkin dalam boleh pergi slide satu lagi. Saya dalam sejarah kerjaya saya mungkin saya pernah menemuduga lebih daripada 1,000 orang. Walaupun saya bukannya pegawai yang tugas untuk pembangunan sumber manusia lah, tetapi untuk kenaikan pangkat, untuk pelbagai jawatan. Jadi saya pecahkan kerjaya ni kepada 4 lah. Saya pun tak tahu kenapa saya suka perkataan 4 ni. 4. Sesuatu benda saya akan buat kuadran 4 ni mungkin kerana training saya masa saya di Amerika dulu. Sekolah tempat saya belajar tu memang terkenal dengan kuadran ni lah. So, dalam kerjaya ni, kalaulah kita minat dan kita ada kelayakan dan kita boleh maju ke depan, itu saya anggap sebagai kerjaya idaman. Kita kena cari kerjaya idaman ni. Kerjaya idaman ni mungkin tak glamour sangat, mungkin tak penting sangat ya. Bila saya belajar di universiti dulu, bila saya nak buat masters, masa tu ramailah orang pergi naik kapal pergi ke luar negeri. Pada tarikh saya pergi ke luar negeri tersebut. Ya, masing-masing bertanya, you buat kursus apa semua. Jadi bila tanya saya kata saya buat water. Wow, apa yang latest tentang water ni? Masing-masing nak buat mechatronic lah, nak buat aeronautical, nak buat benda-benda yang saya sebut pun tak erti. Masa tu tengah hebat dengan seksi dengan bioteknologi. Jadi ramai yang satu grup dengan saya tu buat bioteknologi sebagainya. Saya belajar tentang air. Jadi nampak macam tak glamour sangatlah tentang air. What's so special about air kan? Jadi saya kata tak apalah, saya minat. Sebab daripada kecil saya suka air. Jadi kalaulah saya ada masalah, saya akan pergi tepi sungai. Kami tinggal di kampung ketika tu, masa saya tinggal di kampung lah. Sebelum tu saya juga tinggal di beberapa tempat. Kecil saya di Seberang Taki, kemudian sebelum tu saya di Kota Baru, Pekalan Cepa. Jadi banyak dikelilingi oleh sungai. Kami akan semasa cuti tu kerja kami duduk tepi sungai, sama ada memancing atau mandi. Itulah. Jadi kalaulah saya di kampung, yang saya ingat betul saya di kampung tu, kalau kata mandi sungai itu seolah-olah macam kita kata ni macam pergi bercuti lah macam tu. Kita pergi ke satu tempat yang indah bercuti. Sebab orang kampung mana ada nak pergi percutian. Jadi seminggu sekali mungkin kami akan turun ke sungai itu dan memang rasa seronok. Ya, jadi apa saja yang berkaitan dengan sungai, itulah hobi saya. Ya, jadi saya rasa pengalaman semasa kecil itu yang penting untuk kita didik anak kita masa kecil. Kalau dah besar susah nak didik. Masa kecil biar dalam DNA dia tu ada, memory dia tu ada tentang hal-hal yang menyeronokkan. Jadi dia akan terbawa-bawa dalam kerjaya dia. Jadi kerjaya yang paling baik ialah kerjaya yang kita suka, kita minat betul, pada masa yang sama kita ada kelayakan akademik dalam bidang tu. Barulah kita insya-Allah boleh maju jaya. Kita rasa perkara yang berkaitan dengan kerjaya itu ialah hobi kita. Ya, jadi kita pergi kerja, kita rasa kita buat sesuatu yang kita seronok. Yang kedua ialah kerjaya idaman. Ni kerjaya idaman 2 ni apa pasal ni? Kerjaya pilihan, yang bawah tu kerjaya pilihan. Jadi saya baiki ni. Nanti yang bawah tu kerjaya pilihan. Okey. Saya tersilap tadi. Yang merah tu kerjaya pilihan. Yang oren tu kerjaya pilihan. Nanti saya baiki. Maknanya saya buat sendirilah slide ni nanti. Ya, Datuk selalu buat sendiri slide Datuk. Ya. Itu kita ada minat yang tinggi, tetapi kelayakan kita tidak tinggi sangat. Jadi kita ni, okey tak apa, ini saya dapat memilih kerjaya. Kemudian ada lagi satu lagi, saya panggil kerjaya godaan. Kerjaya ni kita tak minat pun. Tetapi sebab duitnya tinggi, prestigenya tinggi, katalah jadi surgeon. Seronok orang panggil mister. Doktor ni terbalik. Kalaulah dalam perubatan ni, orang yang kita panggil sebagai doktor tu ialah orang yang lulus MBBS atau MD. Kemudian bila mereka ni menjadi surgeon, di kalangan doktor mereka panggil mister. Mister.
Jadi seronok rasa dipanggil Mister, orang pun hormat dan sebagainya. Itu mungkin kita tak minat pun, sebab tu kita mencari-cari masa untuk keluar daripada kerjaya tu. That is kerjaya godaan. Dan kerjaya paksaan kita pun tak minat, kelayakan akademik pun tak ada dalam bidang tu. So inilah yang berlaku. Dan kalau saya lihat contohnya dalam pelestarian alam sekitar, dalam keadaan sekarang ni lah, dalam keadaan kita menghadapi pandemik, banyak orang berfikir apa yang berlaku sebenarnya sekarang ni. Bagi saya ada dua perkara yang sangat penting mendefinisikan keseluruhan. Satu dari segi kesihatan awam. Kerjaya kesihatan awam ni dalam bidang perubatan ni. Jadi dalam bidang perubatan ada banyak subspecialization dia. Tetapi subspecialization dia yang mungkin ramai orang tak minat sangat ialah kesihatan awam. Tanyalah doktor di kalangan mereka. Kalau kata doktor kesihatan awam tu makna doktor yang pergi lawat kampung, cek denggi dan sebagainya, tak nampak gah di kalangan profession perubatan berbanding dengan contohnya doktor jantung, doktor yang buat surgery dan sebagainya. Ya, tetapi itulah doktor yang sekarang ni yang cuba menyelamatkan kita daripada pandemik ini. Yang kedua ialah planetary health. Tadi tu human health, satu lagi planetary health. Planetary health sangat penting sebab antara sebabnya kenapa wabak ini berlaku, kalaulah betul teori yang sedang dicuba disahkan, ialah virus itu asalnya, coronavirus itu asalnya dalam hidupan liar. Apabila dimakan hidupan liar itu oleh sekumpulan manusia, manusia ini tidak ada immunity untuk melawan virus tersebut berbanding dengan hidupan liar. Hidupan liar contohnya kelawar ke apa ke, mereka boleh bawa virus tersebut dalam badan mereka tanpa menyebabkan mereka sakit, ya. Tetapi ini bila sampai ke manusia dan ini berlaku. So segala tu dijelaskan dalam planetary health, kesihatan bumi. Kesihatan bumi ini penting, panjang ceritanya, dan dia berkaitan dengan pelestarian alam sekitar. Jadi sebab itulah jurutera alam sekitar nak pastikan yang hutan kita tetap hutan, ais kita di kutub tetap dalam ais. Sebab dalam ais itu ada banyak bakteria, virus yang terkumpul yang tak terlepas daripada kawasan tersebut disebabkan oleh keadaan dia dalam tidak cair. Ya, kalau cair, virus tersebut seandainya lepas ke tempat lain mungkin boleh membiak, kita pun tak tahu. Ya, itu perkara yang sangat ditakuti berdasarkan kepada pengalaman kita menguruskan coronavirus. Jadi banyak kerjaya lain, contohnya pelestarian alam sekitar, kita boleh jadi saintis alam sekitar, jurutera alam sekitar, pentadbir alam sekitar, perancang alam sekitar, juru audit sekarang ni. Ya, banyak syarikat-syarikat besar sekarang ni, mereka mesti tunjukkan yang mereka ada investment dalam bidang alam sekitar, mereka tidak mencemarkan alam sekitar. Jadi kita banyak perlukan juru audit dalam masa tempoh terdekat ni. Kerajaan sekarang ni sedang berusaha untuk mewujudkan garis panduan untuk carbon market, pasaran karbon. Yang kita perlukan juru audit untuk pastikan nombor ataupun jumlah karbon yang kita sebutkan itu adalah betul. Kita juga memerlukan peguam alam sekitar, diplomat alam sekitar, pakar keuangan untuk melihat keseluruhan ini. Jadi kalau kita lihat banyak kerjaya sebenarnya. Jadi jangan rasa kecil sangat bidang kita ni. Kita nampak kerja-kerja yang besar saja. Kita masuk, kalau kita tak yakin, masuk dalam apa yang saya sebutkan sebagai pengajian umum dulu dan kita lihat mana yang betul-betul kita minat. Ya, Nayati? Okey, Datuk Sri, kita ada soalan untuk, saya rasa slide yang pertama ni, kita ada audience yang baru masuk ke FB Live. Soalannya adalah, Datuk Sri, keputusan SPM 2020 baru diumumkan beberapa hari yang lepas. Maybe Datuk Sri boleh berikan tips kepada pelajar lepasan SPM tentang perancangan destinasi atau hala tuju selepas mendapat keputusan. Soalan daripada Cik Siti Nazirah di Facebook. Ya, saya ucap terima kasih kepada mereka yang bertanya bersama kita. Bagi mereka yang telah pun masuk dalam sistem UPU, telah mendaftar, kita lihat mana hobi kita ataupun minat yang kita ada. Persoalannya bukannya apa kelayakan yang saya ada, persoalannya apa minat saya. Itu nombor satu. Kemudian daripada minat itu baru tengok kelayakan kita. Ya, dan jangan segan bertanya apa yang berkaitan dengan minat kita. Sebab itulah saya fikir pada usia 18 tahun tu mungkin ramai di antara kita masih belum nampak lagi apakah minat kita. Dalam bahasa Inggeris minat ni passion. Ya.
Apa yang betul-betul menyeronokkan kita. Bila kita seronok tu, kita bekerja rasa keadaan kita tu sangat sangat indah lah, ya, tidak tertekan. Kalau ada masalah kita rasa okey, ya. Jadi itu nombor satu. Nombor dua, seandainya kita dapati bahawa pilihan asal kita tu tidak sesuai dengan kelayakan kita, kita boleh tukar sekarang. Saya fikir diberi masa selama 2 minggu untuk tukar. Kita boleh tukar cepatlah, ya. Seandainya dalam UPU tu tak ada minat kita ataupun tak cocok dengan kelulusan kita, saya cadangkan ambil kursus di universiti swasta. Ya, jangan takut ambil universiti swasta, sebab universiti swasta itu ditubuhkan untuk membolehkan flexibility berlaku. Kenapa dalam sistem universiti awam kita agak ketat, kalau kita pilih kita tak boleh tukar dan sebagainya? Sebab itu sesuai dengan perancangan kerajaan. Ya, kerajaan nak sejumlah orang menjadi doktor, sejumlah orang menjadi jururawat, sejumlah orang menjadi contohnya peguam dan sebagainya. Dan itu adalah grant ataupun pendanaan awam yang disediakan melalui cukai, ya, pendapatan cukai. Berbanding dengan swasta, swasta ni tak terikat kepada hal sedemikian. Jadi boleh saja, contohnya universiti, katalah kita nak masuk perubatan, tak boleh universiti awam, masuk universiti swasta. Soalnya duitnya lebih tinggi. Jadi kena carilah tu soal kedua. Kena cari. Okay. Yang lain. Okay, thank you DS. And then ada next question ni. Daripada Encik Zulkifli Zaini, dia nak tanya bagaimana nak mengaitkan pembelajaran di universiti dengan peluang kerjaya di industri dalam negara kita. Jadi dia berpendapat perlu lebih pendedahan atau lawatan-lawatan di industrial places oleh lepasan SPM. Ya. Inilah saya rasa pandangan peribadi saya, tapi saya telah menghadapi 4 kali economic crisis. Ya, masa saya graduate tahun 88, ketika itu economic crisis. Ya, kemudian akhir tahun 1990-an, kemudian tu 4 kali lah. Dan saya dapati setiap kali economic crisis ini, mereka yang tak terkesan ialah mereka yang mempunyai minat yang tinggi. Kerja yang mereka buat. Apabila mereka nak retrench, kan orang yang tak boleh retrench ialah orang yang nombor 3 tu. Orang nombor 3, nombor 1 tu tak boleh retrench sebab dia tu ada keunikan masing-masing. They are the backbone of organisation. Jadi saya fikir jangan terlampau takut sangat dengan apa kerja yang ada sekarang ni dan sebagainya. Kerja insya-Allah ada. Jangan takut pasal rezeki. Rezeki kita di mana-mana pun ada, ya. In fact, jangan kita rasa cemas. Contohnya dulu ada orang kata kita mesti masuk dalam bidang oil and gas. Habis semua orang masuk oil and gas. Ya. UTM masa saya menjadi Net Chancellor dulu, fakulti yang saya jadi dekan tu, Fakulti Kejuruteraan Kimia. Kalau dapat 3.8 tu kita reject dia. Ya, student yang boleh masuk kursus Petroleum Engineering, Chemical Engineering, tempat saya dulu tu, yang paling rendah sekali saya ingat saya 3.86 masa tu. Kalau Petroleum Engineering and most of Chemical Engineering student at that time 4.0. Itu pun 4.0 ada yang kita reject juga. Ya, so ini menunjukkan bahawa zaman sentiasa berubah. Tapi sekarang ni oil and gas bukan lagi the sexiest subject. Petronas sekarang ni pun dah tak lagi berkembang macam dulu. Oil and gas company yang paling affected, dan sekarang ni dengan bila kita menyebut tentang climate action dan sebagainya, oil and gas yang menjadi industri yang dipersalahkan kerana menyebabkan lebih pada 50% peningkatan suhu bumi. Jadi perkara-perkara ni kita kena tahu. Bagi saya yang penting ialah kita bersedia. Apa pun bidang, tapi harus ada minat. Dan jangan ditakut-takutkan anak-anak kita ni nanti tak dapat kerja dan tak dapat kerja. Ya, kita bekerja dulu insya-Allah. Kalau kita tak pasti mana bidang, masuk pengajian umum. Ya, dan insya-Allah kita yakin insya-Allah selepas pada ni saya nak tambah lagi 2 tahun untuk belajar peringkat masters bila saya dah tahu apa bidang saya. Kalau di Amerika saya nak sebutkan, semua pengajian di peringkat undergraduate di Amerika itu ialah di peringkat liberal education. Kita pergi ke Harvard, MIT, pergi ke Stanford dan sebagainya. Apa pun bidang kita, the first 2-3 years itu kita belajar subjek yang sama. Kita belajar history of America, kita belajar apa-apalah, music, kita belajar apa.
Lepas graduate tu barulah kita belajar nak jadi doktor ke, nak jadi ahli sains ke, nak jadi. So undergraduate in most countries in the UK pun sekarang ni dah jadi more liberal macam dulu pengajian dulu orang pergi ke Oxford, Cambridge, Edinburgh, pergi ke Durham University, pergi ke London University, dia belajar liberal education dulu sehingga kan dia ada minat. Dan dengan minat itu dia ada dua option. Satu, dia nak ambil kursus master dalam bidang tu, ataupun dia masuk kerja, kemudian tu dia ambil professional certification. Ya, saya sebutkan situ ada professional kan. Ya, professional certification. Jadi kalau engineer jadi jurutera bertauliah lah. Kalau jadi accountant bertauliah. Ya, secara tak langsung daripada kita sebagai seorang assistant engineer, kita jadi associate engineer, kita jadi professional engineer dan kemudian kita jadi principal kepada organisasi kita. So saya fikir kita kena berbalik kepada itu kalau kita nak ikut kaedah pembelajaran yang teratur lah. Datuk Sri, ni ada satu soalan. Saya rasa ni soalan daripada daripada calon lepasan SPM ni, Cik Mia Mira. Apakah pandangan Prof tentang bakal graduan yang memilih untuk menjalankan perniagaan berikutan desakan ekonomi akibat pandemik? Saya mengalu-alukan ucap tahniah lah kepada mereka. Okey, peniaga ni besar. Peniaga bidang apa? Itu. Minat kita meniaga satu, kepakaran kita bidang apa ataupun minat kita bidang apa. Katalah saya nak meniaga tapi dalam bidang alam sekitar. Apa benda yang meniaga bidang alam sekitar? Banyak kita boleh buat alam sekitar. Ya, kita boleh buat ekotourism, kita boleh buat macam-macam yang berkaitan dengan alam sekitar. Contohnya jual pokok. Kerajaan sekarang ni nak tanam 100 juta pokok. Jadi mana nursery pokok yang kita nak tanam ni? Katalah sebatang pokok tu harga RM15. So you just imagine RM15 kali dengan 100 juta. Sehingga tahun 2025 tau. Jadi banyak lagi peluang untuk kita. Ada satu kajian yang dibuat oleh sekumpulan saintis di Geneva. Kebetulan grup ini biasa dengan kawan-kawan saya di Geneva lah, ya. ITIHA di Geneva, Willy Guyer, mungkin Noeti pun biasa dengar, kawan-kawan kepada Mount Hansa and the rest. Jadi kami it's not di Geneva, di Zurich, ya, Zurich. Dia buat satu kajian dan telah terbit kira-kira 2 tahun yang lalu dalam majalah The Nature, mengatakan bahawa kita boleh buat apa yang kita buat sekarang ni. Oil and gas is at this level, tak payah turunkan, dengan syarat kita tanam 1 trilion batang pokok. Ya, 1 trilion batang pokok tu equal to the size of America. Ya, kalau kita distributekan kepada tempat-tempat yang sekarang ni pokok tak ada, so that equals to the amount of offsetting value of carbon emission. Jadi dengan maknanya tanam pokok aja. Jadi secara tak langsung kita boleh cari apakah kaedah untuk tanam pokok. Jadi pokok yang mana yang high value? Yang paling tinggi sekali pokok ialah pokok mangrove. Ya, jadi nak tanam mangrove pun susah. Mangrove ni menurut banyak kajian lah 70 kali ganda hutan mangrove lebih efisien dari segi, lebih efektif dari segi memerangkap karbon berbanding dengan hutan tropika. Ya, kalau kita ada 100 ekar tanah untuk ditanam, sebaik-baiknya tanam di kawasan yang boleh ditanam mangrove. Dia akan memberi impact 70 kali lebih tinggi sekurang-kurangnya. Benda-benda macam itulah. Secara tak langsung kita ada bisnes yang memberi sumbangan kepada alam sekitar. Banyak lagi yang lain. Jadi saya ucap tahniah kepada mereka. Bekerja ini satu kaedah untuk dapat rezeki. Tapi berniaga tu telah lama dijalankan. Ada satu hadis 9 daripada 10 daripada rezeki itu daripada perniagaan. Okey, Datuk Sri, ada satu soalan menarik daripada saudara Muhammad Rizalman Muhammad Ali. So dia buat perbandingan di barat contohnya, banyak firma tidak lagi mengambil kira kelulusan kerja, contohnya Ernst & Young. Mereka mula mengambil pekerja tanpa kelayakan akademik, tapi lebih kepada street smart, book smart. Soalannya, bagaimana kita mahu generasi muda untuk bekerja tanpa perlu fokus kepada kelulusan ya, saya fikir ini nombor 6 tadilah, ni yang kalau gambar ni nombor 6 tu. Ya. Mereka yang
tidak begitu baik dalam akademik, kadang-kadang bukan tak smart, sebab mereka ni tak boleh nak fokus. Sebab dia ada minat lain. Contohnya macam Bill Gates, masa dia belajar tu, dia otak dia fikir pasal bisnes. Dia just lulus saja, tahun kedua dia pun keluar dari universiti. Ramai lagi lah, ya. Saya tak katalah tak perlu belajar. Di banyak negara di luar negara, banyak syarikat di luar negara yang saya tahu, mereka memberi penekanan kepada pendidikan ataupun kepada human resource development. Ya, sebab bagi mereka, jika mereka boleh mengajar sekelompok pekerja mereka itu akan berada dalam syarikat tersebut lebih lama berbanding dengan mereka yang telah sedia untuk bekerja. Sebab mereka yang sedia untuk bekerja ni biasanya mereka ni tak akan mencari kesempatan lain, gaji yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih baik. Sedangkan kalau syarikat yang contoh yang disebutkan tadi itu, secara tak langsung dia bergantung kepada skim ataupun kepada laluan kerjaya yang ditentukan oleh syarikat tersebut. Ini samalah macam 40 tahun dulu, 30 tahun dulu di Britain. Yeah, this how they developed ini. Serupa juga di negara seperti di Jepun. Syarikat-syarikat besar di Jepun tu, apa pun degree kita, PhD ke apa ke, nombor satu, you kena go to the square one. Apa? Dalam sistem rekrutmen mereka. Di Malaysia pun macam Bank Negara, Petronas, CIMB, saya fikir dia ada sistem mereka. Sebab tu, bila sampai satu peringkat nanti, bila kita tanya, you dulu belajar universiti bidang apa? Oh, saya belajar kejuruteraan kimia, saya belajar fizik. Padahal mereka adalah konsultan keuangan yang mewakili syarikat-syarikat tersebut. Ya, sebab mereka dilatih gitu. Cuma mereka nak pastikan sama ada calon-calon ini pernah belajar. Ini indikasi yang baik untuk kita sebab sekurang-kurangnya mereka melalui satu program akademik. Okey, Datuk Seri, ada satu soalan ni daripada Encik Takif Muhammad di Facebook. Saya rasa ni berkenaan dengan slide Datuk Seri yang kedua tadi tentang kerjaya. Kerjaya godaan, kerjaya pilihan tadi kan. Ya, ni silapnya bagi yang baru masuk ni, kerjaya idaman yang bawah ni, yang kalau orange tu sepatutnya kerjaya pilihan, bukan kerjaya idaman. Okey, so soalannya, Datuk Seri, apa kayu ukur berjaya dalam belajar dan kerjaya dan yang dipilih? How success is being measured? Adakah ini merujuk kepada apa? Kepada expectations, kepada pencapaian dan sebagainya? Ya, dari akademik, saya fikir kita ada kayu pengukur. Untuk menilai kejayaan tu sesuatu benda ni, silap slide ni. Slide-nya. Slide yang tadi, tunjuk slide balik. Slide yang kedua tadi, kerjaya. Yang kedua. Dalam bidang akademik, saya fikir kita ada kayu pengukur walaupun ramai yang tak bersetuju. Contohnya, saya sebutkan tadilah, tak semestinya you are smart, you boleh berjaya dalam bidang kerjaya. Ya. Tetapi dalam bidang kerjaya, kejayaan kita itu bergantung kepada apa yang kita target. Ya. Sebab tu dalam kejayaan kita targetlah apa benda yang kita nak. Contohnya kalau lah jadi pensyarah. So you bagi tahulah, by the age of 40 I become a professor. By the age of 50 I retire. Contohnya lah macam tu. Jadi dan dalam tempoh tersebut kita akan melihat bergantung kepada kayu pengukur yang kita gunakan. Contohnya sebelum saya bersara pada usia 50 tahun contohnya, saya mestilah menjadi seorang ahli akademik yang boleh sekurang-kurangnya mempengaruhi satu dasar negara tentang sesuatu bidang. Contohnya, saya menulis 3 buah buku. Buku-buku saya dibaca bukan saja di Malaysia tetapi di luar negara. Saya menulis 100 paper contohnya yang share your knowledge. Jadi standard tu kita yang letakkan. Kita jangan gunakan pengukur lain. Ya, jadi kadang-kadang orang kata oh tak jadi nak chancellor itu you are not successful. No. Ya, tidak. Ketika saya menjadi dekan tahun berapa tahun 2006 2005 2006 macam tu, seorang kawan baik saya kata why you waste your time?
Ya, kenapa membazir masa menjadi dekan? Ya, you will not be a successful world-renowned professors if you waste time to be a dean of faculty. Dan saya dapati betul, memang tempoh, saya fikir dalam tempoh kerjaya saya yang saya sedikit masa untuk buat benda lain ialah masa saya menjadi dekan. Sebab dekan ni tempat semua benda berkumpul. Ya, pelaksanaan kita yang menentukan dan sebagainya. Jadi memang susah jadi dekan. Tetapi saya kata tak apalah, kita memberi sumbangan kepada organisasi dan sebagainya. Nasib baik tak lama dia dekan. Tapi masa saya dekan tu, saya ingatkan saya dapat ucapan tahniah daripada kawan saya tu. Sebab yang lain-lain ucapan tahniah, kawan saya tu tak ucapkan tahniah. Dia kata, why you waste your time? Okay. Ya, jadi dekan. Jadi bergantung kepada kita untuk membuat penilaian. Jadi kalaulah kita menilai untuk menjadi seorang yang contohnya ahli akademik yang world renowned, kita janganlah buat kerja tu. Ya. Okay, Datuk Sri, maybe Datuk Sri boleh komen sedikit. Macam mana kita nak wujudkan minat? Sebab tadi macam mana nak wujudkan minat? Okay, next slide. Ini hobi saya ya. Saya buat puisi pagi tadi. Saya kata nak wujudkan minat ni ada 4 perkara. Satu ialah kita ada pengetahuan kerana bidang tersebut. Contohnya kalau kita sebut tentang sungai, kita memang duduk tepi sungai, kita memang tahu tentang sungai. Air sungai keruh, air sungai tak keruh, air sungai naik, ya, bila masa banjir, apa benda nak main, pada ketika bila, kalau nak tangkap ikan masa bila dan sebagainya. Memang kita ada pengetahuan, sebab tu kita minat. Bila kita ada pengetahuan tu, kita ada pula sedikit kemahiran, kita tahu macam mana nak tangkap ikan. Saya bukan seorang penangkap ikan yang baiklah sebab saya takut kepada lintah. Ya, daripada kecil dulu kalau saya kena gigit lintah satu kampung dengar saya menjerit. Ya, jadi saya memang geli dengan lintah. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu macam mana nak bunuh lintah. Macam mana nak keluarkan lintah dari kaki kita. Ya, itu kemahiran yang kita perlu ada. Tapi yang penting sekali Nayati ialah sikap. Minat ini sangat penting, bergantung pada sikap. Sikap kita kena positif ke bidang tersebut. Kalaulah kita tak minat, jadi menyediakan perkhidmatan, jangan jadi pegawai perkhidmatan awam. Sebab nama perjawatan kita itu ialah Jabatan Perkhidmatan Awam yang memberi khidmat perkhidmatan awam kepada rakyat. Jadi kalaulah sikap kita ni sikap, oh saya buat kerja saya tak kisahlah orang apa, saya fikir tak sesuai menjadi pegawai yang dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Ya, sikap kita katalah seorang yang nak cari untung, jadi ahli perniagaan. Buat apa saja you fikir berapa sen, berapa harganya, nak berkira, jadi ahli perniagaan. Tetapi yang juga penting ialah matlamat kita. Kalau matlamat kita nak menjadi seseorang dan kita define sendiri, ini bergantung pada kita. Dan keempat-empat ini akan membentuk minat yang mendalam, akan membentuk passion kita. Sebab itulah saya ada tuliskan puisi kat sini. Kalau ada minat, keinginan sentiasa meningkat. Ya, kalau ada minat, keinginan tu sentiasa meningkat. Ingin belajar, ingin lebih baik, sentiasa mencari petunjuk nasihat. Dia bukan keras kepala. Orang yang minat ni biasanya dia akan dengar cakap orang, dia akan walaupun satu benda dia cakap. Contohnya kalau di tepi sungai tu kan pakcik yang biasa naik perahu tu, dia akan dengar pakcik tu kata, oh naik perahu kena macam ni. Ya, ada ketikanya air bila tiba-tiba naik aja you kena lari macam mana. Dia dengar nasihat tu. Rela bersusah memberi khidmat. Tanda orang tu minat ialah bila susah dia tak lari. Orang yang tak minat bila susah dia lari. Sanggup berkhidmat walaupun penat. Jadi orang yang minat ni dia tak rasa penat. Sebab itulah dia, contohnya lah kita nak jadi seorang ahli akademik, kita mesti boleh menulis. Kita mesti boleh memberi kuliah. Kalaulah bagi kuliah kita mengomel tak tentu pasal, suruh menulis kita bising-bising, itu maknanya tak minat lah. You are not in you have no passion. Sanggup berkorban sehingga dapat. Dia buat apa sehinggalah dia dapat matlamat tersebut. Tidak terasa lelah hingga tidak titik penamat. Jadi dia seronok. Ya. Tapi yang penting bagi saya, kalau ada minat, maka ada alamat. Maknanya kita diberikan petunjuk. Ya, kalau ada minat,
Alamat, apa maksud alamat? Maknanya kita dapat, kita sampai. Kalaulah kita ada minat untuk sesuatu, insya-Allah kita akan jumpa benda tu. Itu maksud alamat, ya. Maka ada alamat. Allah akan permudahkan. Membara azam tersemat. Jadi sentiasa seronok bekerja, ya. So minat ini sangat penting untuk kita tanam. Dengan minat ini baru kita pilih apa bidang saya, apa kursus yang saya boleh masuk. Barulah insya-Allah kita akan dapat kerjaya idaman kita. Dan kerjaya idaman ini sangat penting, Hati. Kalaulah kita bekerja bukan disebabkan oleh paksaan, bukan disebabkan oleh godaan, kita akan bekerja dengan sepenuh hati. Ya, jadi kita akan, kalau kita jadi pensyarah yang hebat, jadi pegawai pentadbir yang hebat, jadi ahli profesional yang hebat sebab kita minat. Okey Datuk Seri, ada soalan berkenaan dengan minat daripada Encik Zawawi Cahaya. Bagaimana dengan murid-murid dan pelajar yang berubah-ubah minat? Berubah-ubah minat ni biasa, sebab itulah saya katakan tadi, biasanya kajiannya bukan kita seronok-seronok. Kajiannya orang yang ada minat tetap lepas umur 20 tahun. Sebab itulah di Amerika, saya cerita Amerika bukan saya ni berkiblatkan Amerika, sebab universiti di Amerika macam tu. Student masuk ke universiti di Amerika ni umur dia 17 ke 18 tahun. Selama 4 tahun. Jadi by the age of 21, 22 dia graduate. Barulah lepas tu dia tentukan dia nak kerja apa. Ya. Biasanya orang akan di Amerika tu kalau lah undergraduate itu ataupun kita belajar hanya bachelor tu, dia kata I went to college. Maknanya dia tak pergi ke universiti. Universiti tu maknanya postgraduate. Kalau kita pergi ke Harvard, Harvard ni terbagi pada dua. Satu, Harvard College untuk undergraduate, dia ambil 800 orang setahun. Belajarnya apa saja dapat BA. Matematik, fizik, apa semualah. You berduduklah situ dalam dia punya kawasan college tu. Ini semua undergraduate. Ya, yang kita dengar cerita tentang Facebook, Mark Zuckerberg dalam movie tu, itulah college ni. Yang kedua ialah University of Harvard. University Harvard ni ialah semua graduate school. Ya, Harvard Business School, Harvard Medical School, Harvard Law School, Kennedy School of Government, Engineering and Applied Physics dan sebagainya lah. Itu semua masters ke atas. Ya, jadi kalau kita kata saya belajar di universiti, dalam konteks Amerika, you ada masters minimum. Ya. Kata saya belajar di college, maknanya you belajar di peringkat bachelor sajalah. Jadi sangat penting kita jangan tergesa-gesa. Minat itu memang biasa, bergantung pada exposure kita. Contohnya lah, dulu masa ada kejohanan hoki Piala Dunia di Kuala Lumpur tau, 1975 ke 76 macam tu. Saya rasa semua orang nak jadi pemain hoki kat Malaysia ni. Ya, saya beli stick hoki. Masa tu first stick hoki saya beli. Tapi sekarang ni mana ada orang main hoki? Ya, kata main hoki. Jarang main hoki. Tapi masa tu saya fikir semua orang main hoki. Orang yang tak ada duit tu, mereka menggunakan buluh tu buat kayu hoki tu. Ya, pergi cari buluh, pangkal buluh tu boleh buat kayu hoki. Nak tunjukkan betapa exposure pada sesuatu ketika itu menyebabkan minat kita tumbuh. Ya, jadi penting untuk kita berikan pendedahan ini. Dan pendedahan ini berlaku dengan dua cara. Satu, kita pergi melawat, atau memang di persekitaran kita. Macam saya dulu, memang kawasan saya itu memang penuh dengan sungai. Rumah saya di Terengganu di seberang Takir, Sungai Terengganu. Ya, kemudian tu di Pegalan Cepa, di sungai, saya lupa nama sungai kecil tu, tapi ada Sungai Kelantan ke ujung sana tu. Jadi biasa kami dipengaruhi oleh sungai lah, sama ada sungai tu banjir, sungai tu tak banjir, kami pergi cari ikan dan sebagainya. Ya, tu exposure. Okey Datuk Seri, ada di sini saudara Afifi Fariza. Sekarang ni minat dalam bidang machining and manufacturing. Tetapi berminat untuk belajar how to save our planet. Sama juga dengan soalan daripada Cik Zurina ni untuk renewable energy. Bagaimana suggestion daripada Datuk Seri untuk memulakan langkah nak nak explore minat dalam bidang-bidang yang berkenaan dengan environment, planet Earth, renewable energy dan kursus ini. Semua bidang
katalah kita sekarang ni masuk mechanical engineering ya. Katalah kita dah berada dalam mechanical engineering program di universiti ke, di college ke, whatever. Dalam itu, di peringkat awal, di peringkat sarjana muda ni kita belajar semua benda. Selepas daripada itu, bila kita masuk bekerja ataupun kita nak masuk bekerja, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak belajar setangga lagi, kita boleh buat masters dalam bidang renewable energy ke, kita boleh buat green technology course, ataupun di MJIT dipanggil apa? Di MJIT kita ada Master of Sustainable Systems. Sustainable System dan sebagainya. Yang kita belajar setahun setengah saja kita boleh tahulah sedikit bidang tu. Saya rasa masyarakat kita sekarang ni secara keseluruhan lah, kita tidak terdesak untuk anak-anak kita bekerja. Saya bercakap kepada mungkin sebahagian besar daripada kita lah, mungkin tak semua ya. Untuk anak kita bagi kita duit bila maknya pun tu pensyarah kadang tu apa semua, dia tak adalah kata kalau anak saya tak bagi RM100 bulan ni lah macam nak bayar bil dan sebagainya. Tak macam zaman saya dulu ya. Pressure di kalangan generasi kami itu sangat cepat untuk cepat bekerja, nak membantu adik-adik. Itu dalam kelas saya, mungkin kami graduate masa tu 24 orang. Mungkin saya fikir 15 orang dalam konteks yang macam tu. Hanya 9-10 orang saja yang tak perlukan membantu keluarga dari segi keuangan. Jadi dalam konteks demikian, lebih baik dalam keadaan ekonomi yang macam sekarang ni, dalam keadaan COVID dan sebagainya, kita sambung lagi setahun setengah ya untuk kita belajar. Lebih bersedia. Dalam keadaan sekarang pun tak banyak syarikat menawarkan pekerjaan. Apa pun bidang kita, there must be a component of environment. Apa pun dalam bidang, saya bagi contoh tadi, patah satu slide ke belakang. Dalam bidang undang-undang, selama ni undang-undang kita sama ada nak buat criminals ataupun kita nak buat corporate. Biasanya lah sama ada kita nak buat corporate itu ataupun criminal. Tapi sekarang ni yang banyak juga ialah tentang alam sekitar. Ya, sebab banyak perjanjian-perjanjian sekarang ni melibatkan alam sekitar. Dan akan datangnya apabila kita ada carbon trading, lagi banyak yang berkaitan dengan alam sekitar. Itu juga arkitek. Arkitek kita boleh buat yang biasa, tetapi bila kita praktis tu, kita praktis specialize dalam bidang environment. Ya, jadi saya tak kata spesifik bidang tu ada green architecture dan sebagainya. That is subsidiary to that. Kita boleh mengkhusus. Cuma bidang yang tertera dalam pengajian di universiti lah sains alam sekitar. Ini ada dekat banyak universiti, kat UPM ada, UKM ada, di jurutera alam sekitar ada di UTM, pentadbiran alam sekitar ada di UPM, ya, pengurusan alam sekitar dia panggil, perancang alam sekitar, kita ada perancang bandar dan wilayah di UTM, di universiti UITM dan few others. Memang perancang sekarang ni lebih kepada perancangan alam sekitar, ya. Juru audit ni satu subjek yang baru. Jadi kita ambil dalam bidang accountant, kemudian tu kita boleh pergi kepada auditing, dan dalam auditing tu ada satu bidang yang sangat besar dari segi environmental audit sekarang ni. Begitu juga yang lain-lain. Jadi masuklah bidang apa dulu, kalaulah kita dah berada bidang tu, tapi fokus kita ialah aplikasi dalam bidang alam sekitar. Ya, dan saya nampak pengalaman yang saya menjadi ketua setiausaha kementerian ni lebih kurang dalam setahun 4 bulan, saya rasa semakin banyak peluang akan terbuka. Apatah lagi di banyak negara dia kata post COVID adalah apa yang disebut dalam bahasa Inggeris, saya tak tahu bahasa Melayu, dia pakai Green Deal. Yang kita nak bangunkan ekonomi selepas daripada COVID ni, ekonomi yang lestari, yang memberikan impak besar pada alam sekitar. Contohnya, inilah masa untuk kita tengok balik dari segi kenderaan, supaya lebih banyak kenderaan yang tidak mencemarkan alam sekitar, khususnya yang tak menggunakan ICE, internal combustion engines. Ya, begitu juga dengan penjanaan tenaga. Ya, kalau kita baca surat khabar, kita dengar media, kita dapati banyak negara sekarang ni dah beralih kepada Green Deal post COVID. Dan kejayaan ni sangat besar. Sebab Malaysia pun, apa yang saya tahu,
yang telah kita dapatkan, keputusan-keputusan penting kerajaan, kita juga ke arah itu, ya, insya-Allah. Okey Datuk Seri, maybe kita boleh ambil soalan terakhir ke, kalau ada soalan lain. But soalan ni berkenaan dengan apakah pandangan Datuk Seri berkenaan TVET? TVET. Ya, TVET itu tengok yang tadi tu. Yang nombor 1, slide nombor 1. Pertama. Ya, TVET itu adalah kursus kemahiran 1 dan kursus kemahiran 2. Ya. Jadi bermakna kalau misalnya para pelajar berminat, mempunyai kelayakan akademik minimum ataupun mungkin tak mempunyai apa-apa keputusan yang baik, bolehlah masuk ke kursus kemahiran 1 ataupun kursus kemahiran 2. Ya, saya pecahkan 2 tu sebab kemahiran 1 tu tak perlukan kemahiran 2. Kemahiran 2 tu tak perlukan kelayakan akademik. Okey, ada pandangan mengatakan bahawa kita nak setarakan TVET tu dengan nombor 1 tu. Saya fikir tak berlaku. Tak ada orang yang akan buat perkara yang demikian. Pelajar-pelajar terbaik ni, okey. Bila kita menyebut tentang kursus profesional, accounting, dia ada badan profesional tu yang memberikan anugerah. Kalaulah kita tak jadi profesional tu, kita tak boleh sign. Ya, pelaporan yang dibuat. Arkitek, kalau kita tak dapat sign arkitek tu, kita tak boleh nak submit lukisan kita tu. Dan ini dikawal oleh badan profesional. Adalah kita dah ada badan profesional untuk teknologis, tapi saya fikir masih jauh lagi lah untuk sampai ke tahap pengiktirafan yang diberi kepada profesional. Ya, saya tak menafikan, 1 mungkin juga TVET, tetapi setakat ini tak banyak negara yang buat macam itulah. Ya. Biasanya 1 ini adalah bidang yang memerlukan highly intellectual person to undertake. Ya, contohnya macam perubatan, macam accounting dan sebagainya. Dan sebahagian besar daripada kejuruteraan domain pun bukan masuk dalam bidang 1 ni. Ya, sebab itulah negara seperti kita pergi ke Britain, kejuruteraan ni dianggap sebagai satu bidang ilmu kira-kira 30 tahun yang lalu di University Cambridge dan Oxford. Ya, sebelum tu dia tak ada kejuruteraan ni. You belajarlah fizik dulu, lepas tu nanti you pergi ambil chartered engineer dengan engineering council di UK tu. Dia tak akan bagi sijil kita tu dalam bidang ini, termasuk kawan-kawan saya Sandy Cairncross, ini tokoh dalam bidang alam sekitar yang terkenal, and few others. Dia orang tu main bachelor dia ialah kimia, PhD dalam bidang chemistry. Ya, dan saya tanya beliau bagaimana beliau masuk dalam bidang environmental engineering ni. Dia kata because lepas pada belajar tu baru dia betul-betul mengkhusus dalam bidang ni lah. Jadi biasa ini contoh ni kalau di Oxford, di Oxford itu kalau PhD bachelor kita tu bachelor in engineering sciences. Dia tak ada fizik, meteorologi apa semua, tak ada. Dia generic engineering sciences. Begitu juga di Harvard. Di Harvard bachelor itu semua dalam BA sahaja. Nak buat bachelor in engineering, degree dalam engineering tu peringkat masters. Yes. Kenapa mereka buat begini? Mereka nak pastikan yang pelajar ini dapat belajar pelbagai bidang dulu sehinggalah mereka yakin bahawa inilah bidang yang saya nak belajar dan saya nak bekerja dalam bidang ni dengan minat yang ada. Jadi tak menghabiskan masa pelajar tersebut. Ya. Pelajar ni masih muda lagi ketika itu, dia pun tak tahu apa bidang yang betul-betul menarik perhatian dia. Dan kadang-kadang tu ibu bapa tak membantu, ibu bapa paksa anak mereka. Ya, jadi anak mereka ni dah lah tak minat. Lepas tu bila masuk kursus yang susah, dia rasa, why should I waste my time doing the subject that I don't want to work with in the future. Akhirnya dia sepatutnya dapat result, katalah dia masuk pengajian umum, dia boleh dapat result 3.5, 3.6. Sebab satu bidang yang dia masuk tu bidang yang dia tak apa suka, dia dapat 2.8. Ya, CGPA pada peringkat akhirnya.
dia tak dapat nak bekerja dalam kerjaya pilihan dia, and demotivated sebab dia tak dapat result yang baik. Ya, jadi saya fikir perkara-perkara macam tu jangan kita terlampau memaksakan. Okay, thank you Datuk Sri. So far kita tak ada lagi sebarang soalan tambahan daripada Facebook. Kita ada lebih 100 orang yang menonton di Facebook Live. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar. Bagaimanapun mungkin Datuk Sri boleh simpulkan, adakah perlu bakal-bakal pelajar universiti ni membuat perancangan? Maknanya perancangan kerjaya, apa yang nak dibuat, apa yang diminati. Sebab kadang-kadang mereka dengar nasihat kita tapi tiada perancangan pun tak boleh juga. Datuk Sri ada komen? Okey, kalaulah kita nak ada kerjaya idaman, kita mesti bersabar. Ya, sebab kerjaya idaman tu kadang-kadang dia ada tempohnya. Bukan sentiasa terbuka. Dan katalah ada syarikat yang kita nak bekerja, ada institusi yang kita nak bekerja. Katalah kita nak jadi pensyarah. Contohlah yang senang yang Noyati ada kat sini. Okay, kita jadi pensyarah. Kita ada option. Okey, saya nak menjadi pensyarah, bukan hanya pensyarah, saya nak menjadi pensyarah dalam bidang apa, di universiti mana? Dia bukan mana-mana bagi nanti tak apalah, saya akan buat je. Jadi you akan jadi pensyarah paksaan sebab you tak suka pun tiba-tiba saja dapat satu tempat yang you pun lama saya kena duduk kat satu tempat ni yang saya pun tempat jin bertendang ke whatever you want to call it later. Jadi you feel upset. You mencari-cari peluang untuk keluar daripada sistem tu. Padahal kalau you tunggu lagi 1 tahun, you buatlah apa-apa untuk membolehkan kita memenuhkan masa tersebut sehinggalah ada opening yang kita masuk. Saya dapati ramai yang percaya dalam bidang kerjaya mereka orang macam ni. Dia bukan sembrono saja, dia spesifik betul. Saya nak menjadi konsultan dengan McKinsey. Ya. Equivalent. Macam tu. Dia tak nak jadi konsultan kepada mana-mana saja. Tapi while waiting for that opportunity, dia buatlah kerja-kerja lain untuk qualify dia sebagai konsultan kepada McKinsey. Ya, so ini perkara yang saya dapati jarang berlaku dalam masyarakat kita. Dan sebenarnya di Malaysia ni mudah dapat kerja. I have to tell you frankly. Contohnya lah, saya bagi tahu ada seorang anak kawan saya bekerja di Amerika, ya, dan dia nak jadi doktor. Selepas bachelor dia daripada Stanford University, dia kena ambil masters. So dia pergi ke Berkeley, if I'm not mistaken, dia pergi Berkeley buat chemistry or something. And then baru dia dapat 4 tahun program MD tu. Jadi dia, tapi untuk tunggu 4 tahun ni, dia terpaksa ambil 1 degree lagi sebab dia tahun pertama dia minta tu tak dapat. Okay. Bayangkan dia dah umur 22, campur 2 tahun jadi dah 24, campur setahun setengah 26. Baru masuk 4 tahun kos untuk perubatan tu. Jadi dia habis kos perubatan tu umurnya 31 tahun. Ya? Lepas buat 31 tahun dia ada housemanship. Housemanship, kemudian tu dia buat macam-macam lah. Umurnya 34 tahun barulah dia dapat dipanggil doktor sebagai doktor perubatan. Ya. Itu nak jadi doktor di Amerika. Di Malaysia saya fikir doktor ni mungkin umur 25 dah jadi doktor lah. Balik pada degree mana-mana kita bising-bising kenapa kerajaan tak ambil kerja dan absorb. Okay. Tapi kadang-kadang itu perkara yang kita kena syukur dalam keadaan negara kita dan mudah untuk kita mendapat kerja. Dan kadang-kadang adalah kelewatan sikit. Kita tak dapat kerja yang kita betul-betul kita nak. Jadikan itu sebagai sasaran, nanti kita masuk dalam pekerjaan tersebut. Ya. Okey, terima kasih Datuk Sri. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air serta Malaysia Japan International Institute atas penganjuran sesi santai pada hari ini bagi membantu pelajar-pelajar SPM serta ibu bapa untuk menetapkan hala tuju kerjaya dan mencapai cita-cita masing-masing. Jadi Datuk Sri, sepatah nasihat kepada semua lepasan SPM. Nasihat saya terus belajar,
Cari minat dalam hidup, cari passion dalam hidup, ya. Jadi keasyikan dalam hidup, keasyikan itu akan membantu kita untuk lebih berjaya. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Terima kasih kepada tim kami yang membantu dalam pelaksanaan program online melalui FB Live pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.